Cek Geneva merupakan rekan baik Cek Nasihatul. Mereka merupakan teman rapat di tempat kerja. Cek Nasihatul juga merupakan tempat Cek Geneva meluahkan segala keluh kesahnya. Selain daripada Cek Nasihatul, Cek Geneva juga memiliki ramai teman di tempat kerja. Sedangkan Encik Syafiq merupakan kawan rapat Encik Andrew dari sekolah menengah lain, dan sekarang mereka telah bekerja bersama di syarikat ini. Encik Syafiq dan Encik Andrew saling berkongsi masalah dan nasihat antara satu sama lain. Encik Syafiq, seperti Cek Geneva, juga banyak mengenali rakan sekerjanya. Sekarang saya tengok kita macam ada syok sedikit sebab pelajarnya semua. Dia dapat apa-apa dari strategi. Rasanya kalau perlu untuk insya lah sebab dia akan berdua. Kalau bahagian ini boleh dapetin saya bantu saya Suatu hari, semasa Encik Syafiq sedang melaksanakan perbincangan bersama Cik Diana dan Cik Farisha, Cik Geneva tiba-tiba datang dan melakukan tindakan yang mengejutkan. terus kita boleh bicara ke satu untuk konstruksi dulu sebelum projek kedua. Jadi, saya pun rasa untuk beberapa perumahan. Pertama dalam prosedur sudah ada. Kalau tidak kelihatan, mungkin saya boleh undangkan sudah mengabaikan. Nah, itu ide yang baik. Kita boleh masuk ke dalam agenda. Dimasukkan dalam agenda. Itu buat pakai di sini. Sepertinya masalah saya. Sekarang kita boleh lakukan lebih rapat. Seperti rasa sini kan. Saya boleh buat lebih dihargai. Jadi bagus. Saya hanya mau fokus ke saya. Jadi tolong dan bicara saja. Hah? Sudah selesai. Ini gurauan dari Islam. Jadi kalau kamu lebih daripada itu, kamu boleh saya. Oke. Saya rasa perjalanan kita sampai sini saja. Namun begitu, terdapat hal yang lebih mengejutkan dan mengelirukan berlaku antara Encik Syafiq dan Cik Geneva.
yang disaksikan oleh banyak orang di tempat kerja mereka. Asyik dah habis daripada office. Forget balik, pergi balik dulu. Tapi today is my leisure time, so rest. Sekejap. Okay. Oh, Shopee ke saya? Shopee ni. Shopee. Hal ini menjadi semakin besar sehingga akhirnya perlu dibawa ke siasatan dalaman. Sekali ni lah, mood malam sudah hancur. Apa? Sa big post gambar Geneva? Mau di screenshot nih. Hal ini menjadi semakin besar sehingga akhirnya perlu dibawa ke siasatan dalaman. Sejahtera, saya Hafizah binti Mulhan selaku pengerusi panel untuk siasatan dalaman pada hari ini akan dibantu oleh Timbalan Pengerusi 1 iaitu Cik Nurul Hanis binti Muhammad Hairi dan Timbalan Pengerusi 2 Cik Ayuni binti Perman dan seterusnya setiausaha panel Esther Valerina Jehari Elias Alfred, manakala barisan pendakwa Nur Siti Madinah binti Abdul Hadi selaku ketua pendakwa yang akan dibantu oleh Muhammad Akmal bin Madispa
manakala pihak pembela diketuai oleh Naomi Christopher dan akan dibantu oleh Nurul Ain binti Maharuf alias Rahim Ma'ruf. Tujuan kita menjalankan siasatan dalaman pada hari ini adalah untuk mendengar kes salah laku terhadap Cik Geneva anak Chaing yang telah dituduh melakukan gangguan seksual terhadap Cik Muhammad Syafiq bin Isnadi. Peraturan siasatan dalaman pada hari ini akan dijalankan secara dui bahasa dan tidak dibenarkan mengeluarkan perkataan kasar. Baiklah, dijemput tertuduh Cik Geneva anak Chai masuk. Dipersilakan. Baiklah, sila ikut arahan saya. Sila angkat tangan dan pandang ke arah pengerusi panel. Bahwasanya saya sebut nama kamu Anda dengan sesungguhnya dan suci dalam hati mengakui bahwa segala keterangan yang akan saya nyatakan di dalam siasatan dalaman ini adalah benar, tidak ada yang benar melainkan benar belaka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Hanis binti Muhammad Hairi merupakan Timbalan Pengurusi 1. Adakah anda Cik Geneva anak Chaing? Ya, saya. Adakah anda telah menerima notis pertuduhan daripada syarikat Hayden Legacy, Sdn Bhd? Ya, saya telah menerima. Baiklah, saya akan membaca pertuduhan yang telah ditujukan kepada anda. Oleh itu, anda dikehendaki menjawab pertanyaan saya sama ada anda mengaku bersalah atau tidak terhadap pertuduhan setelah saya selesai membacakannya. Cik Geneva anak Chaing, anda telah dituduh melakukan perbuatan yang boleh dikategorikan sebagai gangguan seksual terhadap salah satu pekerja lelaki di syarikat Hayden Legacy, iaitu pada tarikh 9 Jun 2024 jam 10 pagi anda memberi kata yang tidak wajar dan menyentuh Encik Muhammad Syafiq bin Isnadi tanpa kebenarannya. Pada tarikh 18 Jun 2024 jam 2.30 petang pula, anda berdiri begitu dekat dengan Encik Muhammad Syafiq bin Isnadi dan menghalang laluan keluar semasa dalam perjalanan menuju ke pejabat. Seterusnya, pada tarikh 2 Julai 2024 jam 1.30 petang hingga 2.30 petang, anda memulakan perbualan tidak senonoh menyebabkan Encik Muhammad Syafiq berasa kurang selesa. Manakala, pada tarikh 11 Julai 2024 jam 9 pagi hingga 10 pagi, anda telah melakukan sentuhan fizikal terhadap Encik Muhammad Syafiq dengan memegang bahu dan lengan beliau tanpa kebenaran. Adakah anda mengaku bersalah? Saya mengaku tidak bersalah. Seterusnya, adakah tertuduh mempunyai bantahan terhadap perlantikan kami pada hari ini selaku panel dan bantahan terhadap tempat dan masa siasatan dalaman ini dijalankan? Sekiranya anda mempunyai sebarang bantahan, sila kemukakan sekarang dan juga nyatakan sebab anda membuat bantahan tersebut. Tiada bantahan. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Cik Geneva anak Chaing. Seterusnya, kita akan beralih kepada bahagian siasatan dalaman kes. Dipersilakan pihak pembela untuk menyoal yang tertuduh. Terima kasih Setiausaha. Izinkan saya untuk menyoal tertuduh. Baiklah yang tertuduh, bolehkah anda memberikan nama penuh anda dan jawatan anda di syarikat ini? Nama saya Geneva anak Chaing. Jawatan saya di syarikat ini sebagai pengarah keuangan dan pemasaran. Berapa lamakah anda telah berkhidmat di syarikat ini? Saya telah berkhidmat di syarikat ini selama 7 tahun. Adakah anda sedar bahawa anda ada melakukan gangguan seksual di syarikat ini? Saya tidak menyedari yang saya melakukan gangguan seksual tersebut dan saya membantah atas pertuduhan tersebut. Adakah anda peka bahawa anda telah dikenakan terhadap pertuduhan ini? Ya, saya sangat peka.
Baiklah, Cik Geneva, bolehkah anda terangkan secara ringkas berkenaan pertuduhan tersebut? Encik Syafiq telah menuduh saya tentang mengganggu dia secara gangguan seksual. Dari sudut pandangan anda, apakah yang berlaku sebenarnya pada saat itu? Saya hanya ingin membincangkan tentang perkara-perkara pekerjaan. Hanya itu yang saya ingin bincangkan terhadap dia. Setelah anda dikenakan terhadap pertuduhan ini, apakah reaksi pertama anda? Saya sangat terkejut dan saya bingung kenapa saya dituduh dengan pertuduhan tersebut. Baiklah, sekian soalan daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada pihak pembela. Seterusnya kita akan beralih kepada pihak pendakwa. Terima kasih Tuan Pengerusi. Cik Geneva, Ya saya. anda mengakui bahawa terdapat pertuduhan gangguan seksual yang telah difailkan terhadap anda Saya tidak mengaku. pada 9 Jun 2024. Jelaskan apa yang berlaku dari perspektif anda. Pada 9 Jun saya hanya ingin bertanya beberapa soalan kepada Encik Syafiq tentang projek yang ingin kami lakukan. Bagaimanakah hubungan anda dengan Cik Syafiq semasa itu kerja? Hubungan saya dengan Encik Syafiq baik-baik sahaja, namun terkadang ada perbezaan pendapat antara kami berdua, tetapi secara keseluruhan hubungan kami baik-baik saja. Sekadar itu sahaja. Baiklah, terima kasih pihak pendakwa dan pembela. Adakah pihak pendakwa dan pembela telah selesai? Izinkan saya menyoal pada yang tertuduh. Saya mempunyai satu soalan buat yang tertuduh. Adakah tertuduh bersetuju sekiranya saya mengatakan bahawa kejadian ini tercetus akibat daripada yang mengadu itu sendiri? Saya bersetuju dengan pernyataan tersebut. Sekian soalan daripada saya. Soalan daripada saya, pada tarikh 8 Jun 2024 jam 10 pagi, di manakah anda berada pada ketika itu? Saya berada ketika itu di semasa itu saya hanya berada di bilik pejabat pusat. Bolehkah anda spesifikasikan apa yang anda buat semasa itu? Saya bekerja di syarikat lah. Saya jadi pejabat. Semasa itu anda bersama dengan siapa? Semasa itu saya hanya berada di bilik pejabat pusat. Saya melakukan kerja seperti biasa. Adakah anda ada bukti anda berada di bilik itu berseorangan? Tiada bukti. Baiklah, sekian soalan daripada saya. Terima kasih Cik Geneva anak Chai di atas kerjasama dan keterangan yang diberikan. Sesi ini telah selesai mendengar keterangan daripada anda. Oleh itu, anda dibenarkan untuk beredar. Dipersilakan. Dijemput saksi pertama bagi pihak pembela iaitu Nurul Umaira Adira binti Abdul Hasani yang memegang jawatan sebagai penganalisis keuangan portfolio jenama Jabatan Keuangan dan Pemasaran Syarikat Hidden Legacy Sendirian Berhad. Dengan saya untuk menyoal Cik Umaira. Cik Umaira, benarkah anda telah menghantar bukti skrin perbualan anda dengan Cik Geneva kepada saya? Ya, betul. Okey, oleh itu,
apakah maklumat utama yang terdapat dalam tangkapan skrin perbualan tersebut? Encik Geneva mengantar kepada saya tangkapan screenshot itu dan menyatakan Encik Syafiq melayani secara layanan istimewa. Boleh Cik Umaira berikan tarikh bilakah Cik Geneva menghantar tangkapan skrin perbualan tersebut? Encik Geneva mengantar pada tarikh 8 Jun 2024. Okey. Seterusnya, apakah hubungan anda dengan Cik Geneva? Saya merupakan kawan rapat Encik Geneva selama 5 tahun. Pihak panel, boleh saya meminta izin untuk memaparkan bukti? Okey, baiklah pihak panel dan juga hadirin yang ada di sini. Ini merupakan bukti tangkapan skrin yang diperoleh daripada Cik Geneva sendiri, iaitu Encik Syafiq message Cik Geneva terlebih dahulu. Di sini kita dapat lihat Cik Syafiq yang memulakannya dengan mengatakan dengan izin morning boss, lalu Cik Geneva membalasnya. Dan lebih mengejutkan lagi, Cik Syafiq membalas perbualan message Cik Geneva dengan mengatakan bos cantiklah hari ini. Seterusnya, bukti ini screenshot ini pada 5 Jun 2024 pada pukul 8 pagi, bermula pada pukul 8 pagi. Terusnya pada tanggal 6 Jun 2024 bersamaan dengan pukul 1 petang, Cik Syafiq memessage Cik Geneva untuk bertanya apakah Cik Geneva memiliki masa yang luang selepas hari bekerjanya. Lalu dia mengajak Cik Geneva untuk keluar makan malam dan mengajak untuk tengok wayang. Dan di situ juga kita dapat lihat bahawa Cik Syafiq mengubah cara berkomunikasi dengan Cik Geneva dengan memanggilnya daripada bos kepada you. Di sini kita dapat melihat bahawa Cik Syafiq memulakan perbuatan Cik Geneva. Seterusnya, pada tanggal 7 Jun 2024 pada jam 2 petang, Encik Syafiq sekali lagi memessage Cik Geneva untuk bertanya apakah Cik Geneva sudah makan ataupun belum. Dan Cik Syafiq menyatakan bahawa dia merindui Cik Geneva. Kita di sini dapat lihat bahawa ini tidak ada perbualan yang dalam konteks hubungan pekerjaan. Jadi Cik Geneva merasa bingung terhadap perlakuan Cik Syafiq. Lalu dia bertanya, apakah Cik Syafiq suka mempunyai perasaan terhadap Cik Geneva? Namun Cik Syafiq ternyata hanya menganggap Cik Geneva sebagai kawan ataupun yang boleh dengan izin hubungan tanpa status. Sekian itu saja daripada saya. Seterusnya dijemput pihak terdakwa. Okay, terima kasih Tuan Pengerusi. Cik Umaira, apa hubungan anda dengan Cik Geneva? Saya dengan Cik Geneva merupakan kawan rapat selama 5 tahun. Berdasarkan screenshot ni, adakah screenshot ni sudah dinominasi atau sudah disunting atau lebih dikenali sebagai oleh kamu sendiri? Saya tidak tahu. Kalau saya tengok dari sini, Cik Syafiq cara dia bersembang dengan orang bukan begini. Dia bukan cara dia bercek dengan kawan dia tu bukan begini caranya. Adakah ini betul-betul Cik Syafiq? Saya tidak tahu. Dari itu soal saya terbersih. Terima kasih kepada pihak terdakwa. Seterusnya dipersilakan pihak pembela. Saya ingin memaparkan lagi bukti perbualan antara Cik Umaira dan Cik Geneva. Silakan. Okey, ini merupakan tangkapan skrin perbualan antara Cik Umaira dan juga Cik Geneva yang
Melalui perbualan ini kita dapat lihat bahawa Cik Geneva memesej Cik Umaira. Dia mengatakan bahawa dia sudah memendam perasaan kepada Cik Syafiq kerana perlakuan Cik Syafiq menunjukkan bahawa Cik Geneva ni orang yang dengan izin orang yang special. Oleh itu Cik Umaira pun terkejut mendengar kenyataan mesej Cik Geneva. Lalu Cik Geneva pun menghantar tangkapan skrin perbualannya dengan Cik Syafiq. Seterusnya saya ada soalan kepada saksi pertama, iaitu Cik Nur Umaira. Adakah anda yakin bahawa nombor yang mesej dengan Cik Geneva merupakan nombor Cik Syafiq? Saya tidak pasti sebab ini hanyalah tangkapan skrin yang dihantar kepada saya dan Cik Geneva hanya meluahkan perasaannya. Terima kasih kepada Cik Nurul Umaira Adira. Diminta saksi Nurul Umaira Adira untuk beredar. Seterusnya dijemput saksi kedua bagi pihak pembela, iaitu Naziatul Atira binti Selamat yang memegang jawatan sebagai penganalisis pemasaran kelestarian Jabatan Kewangan dan Pemasaran Syarikat Hidden Legacy 9 Berhad untuk tampil ke hadapan. Izinkan saya untuk bertanya soal kepada Cik Naziatul. Apakah benar anda yang bernama Cik Naziatul Adira? Ya, benar. Okey. Bagaimana hubungan antara Cik Geneva dan Encik Syafiq di tempat kerja sebelum dan selepas kejadian ini? Pada pandangan saya, hubungan mereka berdua seperti ada hubungan mesra antara mereka, kerana Cik Geneva sendiri ada menceritakan kepada saya tentang hubungan mereka. Okey. Anda telah menghantar bukti screenshot dengan izin screenshot status Cik Syafiq yang memuat naik gambar Cik Geneva di dalam status WhatsApp-nya. Betul. Okay. Oleh itu, apakah pandangan anda apabila Encik Syafiq memuat naik gambar Cik Geneva ke status WhatsApp? Melihat postingan tersebut, saya merasakan ada hubungan mesra antara mereka berdua, kerana Cik Syafiq sendiri yang memuat naik gambar Cik Geneva. Pihak panel, izinkan saya untuk memaparkan bukti daripada Cik Nazir. Silakan. Berikut merupakan tangkapan skrin perbualan antara Cik Naziatul dan juga Cik Geneva, di mana ini merupakan gambar yang dimuat naik oleh Encik Syafiq di dalam status WhatsApp-nya. Seterusnya, ini merupakan status Encik Syafiq yang memuat naik gambar Geneva dengan caption emoji. Emoji ini merupakan simbol malu-malu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih pihak pembela. Dipersilakan pihak terdakwa untuk menyerahkan soalan kepada saksi. Terima kasih Mbak Polisi. Naziatul Atira. Ya, saya. Boleh saya tahu hubungan kamu dengan Cik Geneva? Saya dan Cik Geneva sudah berkawan 5 tahun. Kawan rapat. Betulkah kamu yang kamu pasti yang gambar ini dimuat turun oleh Cik Syafiq? Tentang itu saya tidak pasti. Tuan Pengerusi, berkemungkinan Cik Geneva memuat naik gambar tersebut menggunakan telefon yang digunakan oleh Cik Syafiq. Disebabkan telefon Cik Syafiq tidak memasang sembarang kata laluan, memudahkan Cik Geneva untuk memuat naik gambar Cik Geneva di situ. Terima kasih Tuan Pengerusi. Seterusnya pihak pembela, persilakan.
Terima kasih Setiausaha. Izinkan saya untuk menyoal saksi. Cik Naziatul, bolehkah saya tahu sekali lagi apakah hubungan anda antara Cik Geneva dan juga Encik Muhammad Syafiq? Hubungan saya dengan Cik Geneva dan Cik Syafiq. Cik Geneva tu adalah kawan rapat saya. Kami sudah berkawan selama 5 tahun, manakala Cik Syafiq hanyalah kawan sekerja saya. Baiklah, dari sudut pandangan anda sebagai rakan sekerja dengan Encik Syafiq, bagaimanakah kelakuannya sewaktu dia berada di tempat kerjanya? Kelakuan Encik Syafiq? Ya, Encik, personaliti beliau dan sebagainya. Sila beri deskripsi. Encik Syafiq seorang yang bekerja keras. Baiklah, dia seorang yang bekerja keras. Namun jika saya menanya kamu dari segi tidak formalnya, kelakuannya, personalitinya yang sebenar, bagaimanakah dia menunjukkan kelakuan personalitinya di tempat kerja? Adakah dia seorang yang periang, seorang yang ramah? Okey, pada sudut pandangan saya, Encik Syafiq, saya hanya pekerja bawahannya. Jadi kami tidak berapa sedekat itu untuk saya ketahui personalitinya yang riang. Kalau kami hanya berhubungan, itu hanya tentang kerja sahaja. Baiklah. Semasa anda berada di tempat kerja, pernahkah anda terserempak dengan Encik Syafiq bersama-sama dengan Cik Geneva? Saya tidak pernah. Baiklah, sekian soalan daripada saya. Terima kasih. Baiklah, Cik Naziatul Atira, saya ingin bertanya kepada anda, apakah konteks yang anda faham daripada tangkapan skrin ini? Konteks yang saya faham dalam tangkapan skrin ini adalah Encik Syafiq mempost postingan gambar Cik Geneva. Kenapa dengan post itu? Kerana dalam post tersebut Cik Syafiq mempost gambar Cik Geneva. Jadi apa kena mengena dengan kes ini? Ini menunjukkan Cik Syafiq ada berhubungan mesra dengan Cik Geneva, yang menunjukkan mereka mesra sehingga Cik Syafiq mempost postingan gambar Cik Geneva. Adakah gambar ini menunjukkan Cik Geneva melakukan gangguan seksual terhadap Cik Syafiq? Tidak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saksi kedua. Diminta saksi kedua untuk beredar. Terusnya diminta saksi yang ketiga, iaitu Nurul Zakia binti Zulfara, yang memegang jawatan sebagai pengurus harga produk jabatan keuangan dan pemasaran syarikat Hayden Legacy Sendirian Berhad, untuk tampil ke hadapan bersama pihak pembela. Izinkan saya menyoal beberapa soalan kepada saksi. Baiklah, Cik Nurul Zakia binti Zulfara. Ya, saya. Bolehkah anda memberitahu apakah jawatan anda dan berapa lamakah anda sudah bekerja di syarikat ini? Jawatan saya dalam syarikat ini adalah sebagai pengurus harga produk, dan saya sudah berkhidmat selama 3 tahun dalam syarikat ini. Apakah hubungan anda bersama dengan Cik Geneva dan juga Encik Muhammad Syafiq? Hubungan saya dengan Cik Geneva dan Encik Syafiq adalah sebagai pekerja bawahan dan pegawai atasan sahaja. Baiklah, kamu dipanggil untuk berdiri di kandang ini untuk menyatakan testimoni yang dilihat oleh dirimu sendiri. Oleh itu, bolehkah anda terangkan testimoni tersebut? Pada hari kejadian jam 12 tengah hari, di mana pada ketika itu yang merupakan waktu rehat saya, secara tidak sengaja saya terlihat Encik Syafiq dan Cik Geneva sedang berdua-duaan dalam pejabat.
kerana secara kebetulan saya berehat di dalam kereta dan saya parking kereta menghala tingkap pejabat. Begitu juga saya terlihat Encik Syafiq sedang bercerita, bergurau senda dan mencuit Cik Geneva. Baiklah, Cik Nurul Zakia, bolehkah anda melakukan sedikit demonstrasi kepada diri saya bagaimanakah perlakuan mencuit yang dilakukan oleh yang mengadu itu kepada Cik Geneva? Encik Syafiq melakukan mencuit dengan cara begini. Apakah reaksi mereka semasa mereka bergurau senda seperti yang Cik Nurul Zakia katakan? Untuk itu saya tidak pasti. Adakah mereka dari pandangan kamu kelihatan gembira? Iya. Pada awal tadi saya ada menyatakan bahawa satu penyataan kepada ataupun persoalan kepada yang tertuduh, sekiranya dia bersetuju semua ini dicetuskan oleh yang mengadu itu sendiri. Dengan testimoni yang diberikan oleh Cik Nurul Zakia, di sini kita boleh melihat atau kita melihat bahawa hubungan di antara Cik Geneva dengan Encik Muhammad Syafiq itu sebenarnya akrab, dan kita boleh juga mengatakan bahawa mereka ini memiliki hubungan yang mesra seperti mana yang dikatakan oleh Cik Nurul Zakia. Berdasarkan testimoninya juga, tidak wujud sebarang perlakuan gangguan seksual yang dilakukan oleh Cik Geneva terhadap yang mengadu iaitu Encik Muhammad Syafiq. Malahan Encik Muhammad Syafiq pula yang mencuit-cuit yang tertuduh kita tadi, seperti yang didemonstrasikan oleh Cik Nurul Zakia. Sekiranya Cik Nurul Zakia, bolehkah saya ketahui apakah reaksi kamu semasa melihat mereka berkelakuan sedemikian? Reaksi saya pada ketika itu adalah saya sangat terkejut dan tidak menyangka dengan kelakuan Encik Syafiq tersebut. Kerana saya menyangka Encik Syafiq merupakan seorang yang pendiam. Seperti yang dikatakan oleh Cik Nurul Zakia, beliau tidak menyangka bahawa Encik Syafiq merupakan seorang individu yang boleh berkelakuan sedemikian. Di sini juga kita boleh melihat bahawa Encik Syafiq yang kelihatan seperti berlebih-lebihan. Di mana maksudnya di sini Encik Syafiq yang mencetuskan pelakuan mesra itu terhadap Cik Geneva. Sekian soalan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih pihak pembela. Seterusnya dijemput pihak terdakwa menanyakan soalan. Terima kasih setia sahabat. Cik Zakia, apakah jawatan anda di syarikat ini? Jawatan saya dalam syarikat ini adalah sebagai pengurus harga produk. Dan apakah bagaimana peranan anda yang membolehkan anda mengetahui tentang interaksi mereka? Maksud saya, boleh anda jelaskan di mana berlakunya kejadian tersebut? Pada ketika itu saya sedang dalam waktu rehat dalam kereta. Adakah anda biasa ternampak Cik Syafiq berinteraksi dengan Cik Geneva sebelum ini? Untuk itu saya tidak pasti. Jadi, boleh anda ceritakan semula bagaimana kejadian anda melihat interaksi mereka? Saya terlihat Encik Syafiq sedang bercerita dan bergurau senda dengan Cik Geneva. Di manakah lokasi tersebut? Lokasi tersebut di pejabat. Adakah terdapat saksi lain di tempat? Tidak, hanya saya seorang sahaja. Jadi Cik Zakia menyatakan bahawa hanya Cik seorang yang melihat kejadian tersebut. Ya. Adakah anda pernah mempunyai konflik ataupun dendam terhadap Cik Syafiq? Cik Geneva, sorry. Saya tidak pernah mengalami sebarang konflik atau dendam kepada Cik Geneva atau Cik Syafiq. Adakah
anda mendengar perbualan mereka semasa kejadian tersebut berlaku? Tidak. Cik Zakia ada menyebut tentang perlakuan fizikal yang dilakukan oleh Cik Syafiq terhadap Cik Geneva. Jadi adakah berdasarkan penglihatan Cik Zakia sendiri, adakah Cik Zakia nampak perlakuan tersebut sebagai sesuatu yang mesra, ataupun adakah Cik Zakia membuat andaian sendiri bahawa itu merupakan penolakan daripada Cik Syafiq, bukannya sebuah gangguan seksual? Untuk itu saya tidak pasti. Adakah Cik Zakia sendiri mempunyai faktor ataupun indikasi yang lain yang membuatkan Cik Zakia memberikan testimoni di sini? Adakah yang sepenuh daripada penglihatan Cik Zakia ataupun hanya daripada andaian Cik Zakia sendiri sahaja? Ia hanya sekadar penglihatan saya sendiri sahaja. Tuan Pengerusi, andaian daripada pihak pembela, bagi saya dianggap tidak relevan kerana dia sendiri tidak mendengar perbualan tersebut. Jadi perlakuan yang dinampak tanpa sebarang bukti yang dinyatakan boleh jadi hanyalah dimanipulasi ataupun mempunyai sebarang konflik peribadi, meskipun saksi sendiri telah menafikannya. Jadi itu saya daripada saya. Tiada soalan lanjut. Terima kasih Pengerusi. Baiklah, saya ingin menerangkan semula konteksnya di sini ya. Konteksnya di sini kita sedang mengatakan tentang hubungan akrab di antara Cik Geneva dengan Encik Muhammad Syafiq. Meskipun pelakuan Encik Muhammad Syafiq itu tidak menggambarkan sedikit pun tentang dia melakukan pelakuan gangguan seksual terhadap Cik Geneva, namun perbuatan mereka berdua menurut testimoni Cik Nurul Zakia itu jelas menunjukkan bahawa mereka mesra dengan antara satu sama lain. Penyataan ini juga, jika kita balik kepada apa yang dikatakan oleh yang tertuduh tadi, dia mengatakan bahawa dia memiliki hubungan yang mesra bersama dengan yang mengadu, dan kejadian ini juga berlaku sebelum tarik pertuduhan itu dikenakan kepada Cik Geneva. Maksudnya di sini hubungan mereka sebelum pertuduhan itu memang akrab, mesra dan saling memahami antara satu sama lain. Sekian soalan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih pihak pembela dan pendakwa. Adakah pihak pembela dan pendakwa selesai? Cik Zakia, adakah anda pernah melihat tingkah laku serupa daripada mereka sebelum ini? Tidak. Terima kasih. Itu saja dari para panel. Terima kasih kepada saksi ketiga diminta untuk beredar. Diminta saksi yang seterusnya yaitu Azmia binti Osman yang memegang jawatan sebagai penganalisis prestasi pemasaran jabatan keuangan dan pemasaran Syarikat Hidden Legacy Sdn Berhad untuk tampil ke hadapan bersama pihak pembela. Terima kasih Tuan Pengerusi. Izinkan saya untuk menyoal soalan kepada saksi. Baiklah, Cik Azmia, Ya saya. bolehkah anda memberitahu berapa lamakah anda sudah berkhidmat di syarikat ini? Saya berkhidmat di Hidden Legacy ini selama 3 tahun. Adakah anda memiliki hubungan apakah hubungan anda bersama dengan Cik Geneva dan juga Encik Muhammad Syafiq? Saya mempunyai hubungan Encik Syafiq dan Encik Geneva adalah rakan sebagai sahabat. Baiklah, Cik Azmia, anda
yang ingin dipaparkan kepada kita semua di sini. Dengan ini, panel pengerusi izinkan agar bukti tersebut dipaparkan. Silakan. Baiklah, Cik Azmia, bolehkah anda terangkan berkenaan bukti yang di bukti tersebut? Baiklah, saya akan menjelaskan bukti yang telah dipaparkan. Okey, bukti tersebut adalah saya ingin pergi ke pejabat Encik Syafiq dan membuka pintu. Namun saya melihat sendiri dengan mata saya sendiri, Encik Syafiq telah melihat gambar Encik Geneva dan telah melihat gambar Encik Geneva lah. Baiklah, bilakah kejadian ini berlaku? Baiklah, bilakah kejadian ini berlaku? Okay. Pada tarikh 9 Jun 2024 pada masa 8.30 pagi. 8.30 pagi. Baiklah. Apakah reaksi kamu semasa kamu melihat kejadian tersebut? Saya sangat terkejut dengan ekspresi ataupun sifat Encik Syafiq terhadap gambar Encik Geneva di ruangan beliau tersebut. Bolehkah anda memberikan sedikit gambaran mengenai ekspresi yang anda nyatakan itu? Apabila Encik Syafiq telah melihat gambar Encik Geneva, Encik Syafiq telah mengelamun, telah berfikir sesuatu yang membuatkan beliau terasa macam tersuka begitu, menimbulkan perasaan suka terhadap Encik Geneva. Baiklah, Cik Azmia, adakah ekspresi Encik Muhammad Syafiq itu lebih kepada ke arah kegembiraan? Encik Syafiq telah rasa gembira dan merasa ekspresi Encik Syafiq berubah ke arah yang seronok. Baiklah. Berdasarkan pernyataan dan juga bukti yang dinyatakan oleh Cik Azmia sebentar tadi, saya ingin mempersoalkan kelakuan Encik Syafiq ini. Pada tanggal gambar tersebut diambil oleh Cik Azmia ini adalah pada 9 Jun 2024 pada jam 8.10 pagi. Tarikh ini juga ada tertulis dalam pertuduhan, iaitu merupakan kali pertama Cik Geneva melakukan gangguan seksual terhadap Cik Muhammad Syafiq. Namun exactly 1 jam 30 minit sebelum masa pertuduhan itu, Cik Muhammad Syafiq melihat gambar Cik Geneva dengan kegembiraan. Dan juga pada masa pejabat, apakah relevan seseorang pekerja itu untuk melakukan tindakan sedemikian? Bukankah itu menandakan bahawa seseorang pekerja itu leka terhadap pekerjaannya, melihat gambar dengan sambil berekspresi gembira? Sekian sahaja dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Seterusnya, pihak pendakwa bersilakan menanyakan soalan. Terima kasih kepada Ustaz. Encik Azmia, adakah anda kerap berinteraksi dengan Cik Syafiq dan Cik Geneva sebelum ini? Ya, saya kerap berinteraksi sewaktu di tempat kerja. Okey, sama Cik Syafiq dan Cik Geneva. Baik, Cik Azmia, berdasarkan bukti yang dipaparkan, boleh Cik Azmia jelaskan macam bagaimana situasi semasa bukti diambil? Baiklah, saya akan menjelaskan. Saya ingin pergi ke pejabat Cik Syafiq. Tapi saya melihat Encik Syafiq terpapar di laptop Encik Syafiq sendiri gambar Encik Geneva, dan saya menangkap gambar tersebut secara kebetulan, dan Encik Syafiq berekspresi seronok apabila melihat gambar Encik Geneva. Anda menyatakan bahawa anda tidak sengaja terlihat Encik Syafiq melihat gambar Encik Geneva di paparan komputer ribanya. Jadi, apakah yang membuatkan anda memutuskan untuk mengambil gambar tersebut? Sebab saya terasa terkejut apabila Encik Syafiq berkelakuan ataupun sifat sedemikian terhadap gambar Encik Geneva.
adakah terdapat sebarang indikasi bahawa tindakan Cik Syafiq tu menunjukkan niat yang tidak wajar? Ya. Jadi Cik Azmiyah menyatakan bahawa Cik Azmiyah tidak pasti bahawa Cik Syafiq melihat gambar tersebut sama ada mempunyai niat yang peribadi ataupun tujuan kerja. Ya, secara peribadi. Secara peribadi. Jadi menurut pandangan Cik Azmiyah sendiri, adakah bukti ini mencukupi untuk menunjukkan sama ada terdapat gangguan seksual yang dilakukan daripada Encik Syafiq terhadap Cik Geneva? Maaf, saya ada bantahan. Baiklah, Cik Medina tadi mengatakan bahawa boleh ulang usul anda yang terakhir? Menurut pandangan anda, adakah bukti ini mencukupi untuk menunjukkan bahawa berlakunya gangguan seksual Encik Syafiq terhadap Cik Geneva? Baiklah, di sini saya ingin menyangkal bahawa kejadian tersebut tidak menunjukkan kelakuan gangguan seksual secara fizikal, namun kelakuannya itu seakan-akan berhayal itu sudah menunjukkan kelakuan yang tidak senonoh oleh timbalan pengurusi Jabatan Kewangan dan Pemasaran. Lagi-lagi pula, kejadian itu berlaku pada jam 8.30 pagi, iaitu waktu bekerja. Dan ya, itu adalah satu perkara yang tidak relevan. Terima kasih. Jadi saya ulang semula, Cik Azmiyah. Adakah Cik Azmiyah yakin bahawa gambar ini menunjukkan Cik Syafiq melihat gambar Cik Geneva bukan tujuan peribadi tetapi tujuan kerja? Saya pasti dia tujuan peribadi. Kenapa banyak-banyak pekerja di antara syarikat Haydn Legacy? Kenapa gambar Cik Geneva terpapar semasa saya ingin menuju ke bilik Cik Syafiq? Sekian itu sebelum saya. Terima kasih. Adakah pihak pembela dan terdakwa sudah selesai? Daripada panel. Baiklah, saya ingin bertanya, mengapakah Cik Azmiyah berada di bilik Encik Syafiq pada waktu itu? Adakah anda mempunyai urusan rasmi atau urusan peribadi di sana? Saya mempunyai urusan pribadi kerana saya ingin pergi ke bilik pejabat Encik Syafiq untuk tujuan meminjam laptop Encik Syafiq. Saya ingin bertanya lagi, apakah sebab anda untuk mengambil gambar Cik Syafiq pada ketika itu? Sebab saya melihat sendiri, dengan mata saya sendiri, Cik Syafiq berkelakuan dan mempunyai ekspresi yang kurang menyenangkan dan berkelakuan seperti seksual. Sebab Encik Syafiq melihat gambar Cik Geneva secara sukaria begitulah. Cik Azmiyah, kamu katakan Encik Syafiq berekspresi gairah. Adakah gambar ini cukup membuktikan bahawa dia gairah terhadap Cik Geneva? Selain bukti ini, saya juga mempunyai bukti CCTV ataupun video. Baiklah. Panel pengurusi, izinkan agar bukti tersebut dipaparkan. Silakan. Baiklah, soalan daripada saya. Berdasarkan CCTV tersebut, sebelum Encik Syafiq memberikan laptopnya kepada Encik Azmiyah, dia belum tutup laptop itu. Jadi selepas anda meminjam laptopnya, bila anda buka, apa yang anda nampak di dalam situ? Saya telah melihat satu file yang merupakan gambar Encik Geneva. Boleh spesifikasikan apa gambar tersebut? Baiklah. Gambar tersebut adalah merupakan gambar generasi ini yang sebab laptop tersebut adalah hak milik Cik Syafiq sendiri. Baiklah, sekian soalan daripada saya. Azmiyah, adakah anda menyedari bahawa tindakan anda mungkin dianggap tidak sesuai atau menyurigakan? Saya tidak pasti. Soalan
soalan daripada saya lagi. Apakah tujuan Anda meminjam laptop Encik Syafiq? Tujuan saya untuk meminjam Encik Syafiq adalah untuk tujuan membuat kerja. Kenapa Anda meminjam laptop Encik Syafiq? Anda tiada laptop sendiri? Laptop saya sewaktu bekerja pada hari 9 Jun 2024 pada masa 8:30 pagi. Laptop saya telah rosak. Encik Azmiah, saya ingin bertanya, kenapa anda memilih untuk meminjam laptop Encik Syafiq berbanding dengan orang lain? Sewaktu itu hanya Encik Syafiq sahaja dalam pejabat ataupun dalam syarikat identifikasi. Adakah anda ada bukti bahawa gambar ini diambil pada 9 Jun bersamaan dengan tarikh Encik Syafiq buat aduan bahawa Cik Geneva melakukan gangguan seksual terhadap beliau? Ya, saya pasti. Adakah anda ada bukti? Saya tidak mempunyai bukti tersebut. Terima kasih kepada pihak pembela dan pendakwa sebentar lagi dan juga panel. Diminta saksi keempat untuk beredar. Panel meminta mangsa untuk masuk. Dijemput Encik Muhammad Syafiq bin Isnadi untuk tampil ke hadapan. Baiklah, sila ikut arahan saya. Sila angkat tangan kanan dan pandang ke arah pengurusi panel. Bahwasanya saya sebut nama kamu Muhammad Syafiq bin Isnadi dengan sesungguhnya dan suci dalam hati mengakui bahwa segala keterangan yang akan saya nyatakan di dalam siasatan dalaman ini adalah benar, tidak ada yang benar melainkan benar belaka. Seterusnya dijemput pihak pendakwa untuk tampil ke hadapan menanyakan soalan kepada pengadu. Saya ingin memulakan dengan mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusi kerana memberi ruang kepada saya untuk memberikan penjelasan dalam kisah. Baiklah Encik Syafiq, sila berikan nama penuh anda beserta jawatan yang anda sandang dalam syarikat ini. Baik, nama saya Muhammad Syafiq bin Isnadi. Saya memegang jawatan sebagai timbalan pengarah di Jabatan Keuangan dan Pemasaran Syarikat Indonesia. Berapa lama sudah anda bekerja di syarikat ini? Sekitar 3 tahun setengah. Kes yang dihadapi pada hari ini adalah berkenaan dengan satu insiden salah laku yang melibatkan dua individu, iaitu Encik Syafiq sendiri sebagai mangsa dan Cik Geneva sebagai tertuduh. Adakah ini benar? Benar. Pada tarikh 9 Jun 2024, Encik Syafiq telah mendakwa Cik Geneva yang dia telah diganggu. Jadi, gangguan ini bukan yang melibatkan kata-kata yang tidak senonoh, tapi juga tingkah laku yang merentasi sempadan profesional. Jadi, saya ingin mendengar daripada mulut Encik Syafiq sendiri, bolehkah Cik menerangkan dengan lebih lanjut tentang kejadian tersebut? Baik, pada ketika itu Cik Geneva mula mendekati saya dan juga mula mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, yang tidak sopan terhadap saya. Cik Geneva juga telah menyentuh bagian anggota tubuh saya tanpa kebenaran saya, dan ini membuat saya merasa tidak selesa. Adakah Cik Syafiq sendiri cuba memberitahu Cik Geneva bahawa Cik tidak selesa dengan kelakuannya? Ya. Jadi, adakah tingkah laku ini menjejaskan mental atau fizikal Cik Syafiq sendiri? Ya. Itu sahaja dari saya. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada pihak dakwa. Seterusnya kita beralih kepada pihak pembela. Terima kasih kepada pengurusi. Izinkan saya untuk mengajukan beberapa soalan kepada yang mengadu.
Encik Muhammad Syafiq bin Isnadi, bolehkah Anda nyatakan jawatan Anda di syarikat ini? Saya menjawatan sebagai timbalan pengarah jabatan keuangan dan pemasaran. Berapa lamakah Anda telah berkhidmat di syarikat ini? 3 tahun setengah. 3 tahun merupakan tempo yang agak lama. Dan Anda memegang jawatan sebagai timbalan pengarah jabatan keuangan dan pemasaran, yaitu merupakan satu jawatan yang amat dekat kepada yang tertuduh. Oleh itu, saya ingin menanyakan kamu satu soalan. Apakah hubungan Anda bersama dengan Cik Geneva sepanjang Anda telah berkhidmat di syarikat ini? Hubungan saya dengan Cik Geneva hanya rekan sekerja saja. Dan lebih dari. Bolehkah Anda jelaskan petuduhan Anda terhadap Cik Geneva? Cik Geneva telah membuat gangguan seksual terhadap saya, seperti gangguan lisan dan juga fizikal. Physical. Berikan sedikit demonstrasi, berikan contoh gangguan secara fizikal tersebut. Baik, Cik Geneva pada mulanya dia datang ke pejabat saya dan mula menyentuh bahagian bahu saya dan juga bagian lengan saya waktu bekerja. Baiklah, bolehkah Anda menyebut tarikh pertama kali kejadian tersebut berlaku? Pada kalau tidak silap 9 Jun. 9 Jun. Baiklah. Kejadian tersebut berlaku pada 9 Jun. Tetapi pada 4 Jun, Anda ada memulakan satu perbualan bersama Cik Geneva. Perbualan tersebut mengandungi unsur-unsur yang menunjukkan kelakuan yang akrab antara kamu dengan Cik Geneva. Bolehkah Anda jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan bolehkah Anda jelaskan kelakuan mesra Anda tersebut terhadap Cik Geneva? Kelakuan mesra, Cik mesra. Saya tidak pernah chat mesra dengan Cik Geneva. Mengapakah Anda mengatakan sedemikian? Karena saya sangat menghormati Cik Geneva sebagai atasan saya, jadi tidak mungkin saya chat mesra dulu. Jadi Anda ingin menyangkal bahwa perbualan antara Anda dengan Cik Geneva seperti mana yang telah dipaparkan sebentar tadi adalah palsu. Ya benar, saya teknik. Adakah Anda memiliki bukti lain untuk menyokong hujah Anda itu? Saya tidak pasti. Mengapakah Anda tidak pasti? Saya pegang dengan pendirian saya tidak pernah chat Cik Geneva. Gitu. Di sini dengan ini Anda bersetuju bahwa Anda hanya berpegang dengan pendirian tetapi Anda tidak memiliki bukti. Ya. Sekian soalan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih pihak pembela. Sekarang dah pendakwah. Ada apa-apa yang ingin disampaikan? Terima kasih. Cik Syafiq, apa hubungan anda dengan Cik Geneva? Hanya sebagai rakan tempat kerja. Boleh saya tahu sudah berapa lama Cik Syafiq berkenalan dengan Cik Geneva? Belum tempoh 3 tahun setengah. Dalam tempoh kenalan Cik Syafiq dengan Cik Geneva itu, adakah Cik Syafiq memulakan perbualan dengan Cik Geneva atau Cik Geneva yang memulakan perbualan dengan Cik Syafiq? Dalam tempoh 3 tahun. Mungkin kan.
Saya tentu ada Cik Geneva, dia saya. Siap saya kalau ingin menghubungi Cik Geneva, saya akan bertanyakan pesan kerja saya. Selama anda bekerja dengan Cik Geneva, pernahkah anda menyentuh sama ada anggota badan Cik Geneva sama ada tangan, muka atau apa-apa? Ya, yang daripada saya. Pandangan Encik Muhammad Syafiq. Anda mengakui bahawa Anda tidak pernah melakukan sebarang sentuhan fizikal terhadap Cik Geneva. Maka apakah yang testimoni yang telah diberikan oleh saksi kami iaitu Cik Nurul Zakia? Jelas di situ dilihat oleh mata kasarnya sendiri, Anda telah mencuit-cuit Cik Geneva. Boleh Anda jelaskan? Saya tidak pernah melakukan cip dengan Cik Geneva. Bolehkah saya minta bukti daripada Anda untuk menyokong puja Anda? Bukti dari segi apa? Bukti yang menunjukkan Anda tidak pernah melakukan sentuhan tersebut. Bukti yang tidak pernah menyentuh Cik Geneva. Adakah Anda memiliki sebarang bukti? Tidak. Baiklah, terima kasih pihak pembela dan pendakwa di atas kerjasama yang diberikan. Okey, Encik Syafiq mengatakan bahawa ketika Cik Geneva menyentuh Encik Syafiq adalah kata suatu kepada dia. Apa yang Encik Syafiq katakan kepada dia? Boleh dong? Pada 9 Jun, di mana Encik Syafiq mengatakan bahawa Cik Geneva melakukan gangguan seksual dengan menyentuh Encik Syafiq. Dan Encik Syafiq melarang berkata kepada dia melarang dia untuk menyentuh Encik Syafiq. Apakah bentuk larangan yang Encik Syafiq buat? Saya akan ke Geneva. Saya rasa tidak saya tolong jangan buat kebenaran ini. Saya hanya mau fokus pada kerja saya. Terima kasih pihak pembela dan pendakwa di atas kerjasama yang diberikan. Baiklah, Cik Syafiq. Terima kasih. Anda diminta untuk beredar dari kandang saksi. Baiklah, diminta saksi pertama iaitu Encik Andrew Chua Siang He yang berjawatan penganalisis harga Jabatan Kewangan dan Pemasaran Syarikat Hayden Legacy Sdn Bhd dari pihak pendakwa untuk tampil ke hadapan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Cik Andrew, boleh saya tahu hubungan kamu dengan Cik Syafiq? Baik, Encik Syafiq dengan saya adalah close friend sejak zaman pelajar saya. Dengan dia sejak degree sudah. Dan pada masa sekarang kita berdua adalah rakan sekerja di syarikat tersebut. Boleh saya tahu bila Encik Syafiq melakukan isu ini dengan anda? Encik Syafiq telah meluahkan isu ini terhadap saya pada 9 Jun 2024 sekitar 8 malam. Boleh kamu jelaskan apa yang kamu kongsikan, apa yang Encik Syafiq kongsikan kepada kamu? Boleh. Encik Syafiq pada masa itu telah meluahkan terhadap saya di mana Cik Geneva telah melakukan gangguan seksual yang tidak wajar serta tidak senonoh terhadap dia semasa di bekerja. Adakah kamu pernah melihat Encik Syafiq, Encik Geneva menyentuh Encik Syafiq? Tidak. Sekian, terima kasih. Terima kasih pihak pendakwa. Pihak panel izinkan saya untuk menyoal Encik Andrew. Encik Andrew, adakah benar anda merupakan kawan rapat Syafiq? Encik Syafiq? Ya. Adakah anda bersetuju bahawa persahabatan anda dengan Encik Syafiq tidak mempengaruhi kesaksian anda? Tidak. Saya langsung tidak setuju.
Apakah anda menyaksikan mana-mana insiden yang didakwa oleh Encik Syafiq terhadap Cik Geneva di tempat kerja? Tidak, saya cuma hanya menerima luahan daripada Encik Syafiq sendiri. Jadi keterangan anda ni berdasarkan kata-kata dan juga luahan emosi Encik Syafiq semata-mata? Ya, benar. Mungkinkah Encik Syafiq salah tafsir terhadap perlakuan Cik Geneva terhadap Cik Syafiq? Tidak. Okey. Adakah anda berpendapat bahawa Encik Syafiq ni seorang yang mudah marah di situasi tertekan? Tidak, sebab seperti apa yang saya sudah ujarkan sebelum ini, Encik Syafiq dengan saya adalah close friends sejak zaman universiti dulu. Jadi saya telah tahu sikap beliau sedari dahulu lagi, dan kawan rapat saya Encik Syafiq, dia adalah seorang yang penyabar serta dia adalah seorang yang ceria dan mesra terhadap semua individu yang dia akan berinteraksi dengan dia. Jadi there is no say no that dia adalah seorang yang pernah alami stres selama dia bekerja ataupun belajar. Malah dalam kes ini pula adalah berbeza, sebab dia telah diganggu secara tidak wajar dan tidak senonoh, di mana dia telah melakukan di mana dia punya work performance telah pun menurun, serta dia sekarang pun telah macam kelihatan lesu dan runsing dan takut untuk hadir di office. Okey. Adakah Cik Syafiq pernah memberitahu anda tentang mesej yang diterima? Tidak. Tidak? Tidak pernah. Tidak pernah. Okey. Semasa di tempat kerja, adakah anda pernah melihat Encik Syafiq berdua-duaan dengan Cik Geneva? Tidak pernah. Baiklah pihak panel, saya ingin mematahkan bukti, tidak menerima bukti yang diberikan oleh Andrews kerana tidak ada bukti yang nyata disertakan dia ataupun dipaparkan. Dia hanya bersifat sepihak, iaitu hanya memihak kepada Syafiq. Dia hanya mendengar secara lisan apa yang Syafiq alami tanpa melihat sebarang bukti daripada Syafiq. Selain itu, apabila Cik Andrew berkata dia mengetahui Cik Syafiq stres berkenaan dengan perbuatan Cik Geneva, Cik Andrew tidak melihat secara langsung dia itu stres. Dia tidak melihat secara langsung gangguan seksual yang dia hadapi. Mungkin saja stres yang dialami oleh Cik Syafiq itu terjadi kerana stres di tempat kerja. Jadi pada pandangan saya, pernyataan Cik Andrew ini bersifat sepihak. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih pihak pembela atas keterangan yang diberikan. Ada penjawab, ada yang ingin keterangan? Ada. Kamu telah melihat tadi emosi daripada pihak pendakwa, itu marah tu. Encik Andrew, adakah kamu percaya yang mereka itu benar? Yang mereka berkata kamu tidak hanya sepihak kepada Encik Syafiq. Adakah kamu percaya dia itu benar atau tidak? Tidak, sebab saya dengan Encik Syafiq telah pun bersetuju ataupun kita sudah mengalami situasi sebegini sejak zaman universiti, di mana kita berdua telah pun bersetuju antara pihak kita dua, di mana kita harus membezakan alam peribadi dengan alam pekerjaan, di mana kita harus bersikap profesional. So untuk untuk pihak pembela untuk lawan bahawa saya adalah seorang yang sepihak ialah salah, sebab saya akan hold. Adakah bukti yang Cik Andrew boleh
berikan bahawa kenyataan anda itu tidak sepihak? Dari segi apa? Dari segi paparazzi. Tidak. Jadi kenyataan Encik Andrew ini hanya berdasarkan lisan antara Encik Andrew dan Encik Syafiq. Ya. Encik Syafiq Encik Syafiq dengan Encik Andrew merupakan sahabat baik dari universiti. Mantap. Anda merupakan akan bekerja dengan Encik Muhammad Syafiq sekarang ini, betul atau tidak? Ya. Sekeras manakah Anda sentiasa meluangkan masa bersama Encik Syafiq? Kita hanya meluangkan masa antara dua pihak, antara saya dengan dia sewaktu kita sewaktu rehat. Penyataan Anda ini menunjukkan juga bahawa penyataan tersebut menunjukkan bahawa dengan mengambil kira Anda merupakan kawan universitinya, sehinggalah sekejap dan hanya meluangkan masa sewaktu rehat, which is dalam masa 1 hingga 2 jam sahaja. Adakah waktu rehat dengan 2 jam ini boleh adalah cukup untuk sentiasa cukup untuk mengekalkan bond antara kamu dengan Encik Muhammad Syafiq? Ya, sebab di luar waktu kerja pun saya dengan Encik Syafiq pun akan meluangkan masa bersama. Walaupun bukan berbincang pasal pekerjaan, kita juga akan meluangkan masa sebagai sahabat dan tidak akan membincang sebarang perkara pasal pekerjaan. Apakah konteks-konteks yang sentiasa dibualkan oleh Encik Muhammad Syafiq kepada kamu di luar waktu bekerja dan juga waktu bekerja? Di waktu bekerja kita akan berbincang pasal work, macam apa yang perlu dijalankan, apa projek yang diorang ingin buat, dan saya akan bagi pandangan saya dan dia akan mengambil kira saya punya pandangan. Walaupun bagaimanapun di luar waktu bekerja kita akan berbincang pasal isu lain, macam kalau ada sebuah berita yang kita berdua rasa interested, kita akan berbincang berdasarkan apa yang kita faham. Baiklah, terima kasih pihak pembela di persidangan untuk dulu. Berdasarkan pesan-pesan anda, Encik Andrew, pernahkah kamu mengetahui Encik Syafiq ni mengadakan atau memperbesar-besarkan sesuatu isu sama ada pada masa lalu? Tidak benar. Terima kasih kamu sekian dari itu soalan. Terima kasih pihak pendakwa atas keterangan yang diberikan. Encik Andrew, Iya. bagaimana anda boleh memastikan bahawa luahan Encik Syafiq ni adalah tulis dan tidak dibuat-buat? Saya percaya dia tuling sebab Encik Syafiq ni adalah seorang yang transparent. Dia tak pernah akan membohong ataupun akan membuat sebarang maklumat palsu kepada mana jua pihak. Okey, Encik Andrew, semasa Encik Syafiq meluahkan perasaan dia kepada anda, apakah ekspresi yang dia berikan sewaktu dia bercerita? Sewaktu dia bercerita, dia mengekspresikan emosi yang dia diganggu serta emosi yang negatif seperti dia takut, dia sedih dan dia macam ekspresi yang dia tak pernah saya witness, iaitu dia bergelapan takut. On the contrary, dia adalah seorang yang berani. Tapi apabila dia sudah diganggu oleh Cik Geneva, dia punya sikap telah berubah kepada segi emosi diganggu, di mana dia takut sudah untuk berkomunikasi dengan manager pihak, malah pun kawan. Soalan daripada saya, anda mengatakan anda menerima luahan perasaan daripada Encik Syafiq pada jam 8 malam. Iya. Pada masa itu anda berada di mana? Berada di rumah. Soalan seterusnya, anda adalah kawan baik kepada Encik Syafiq dan dia percaya untuk mengadu kepada anda. Adakah anda percaya luahannya itu? Percaya, sebab saya dengan dia sudah sahabat lama. Kenapa anda percaya?
Sebab dia adalah seorang yang transparent dan dia adalah seorang yang tak pernah akan bohong. Adakah anda yakin? Yes, saya yakin. Kenapa anda yakin? Sebab saya Ada bukti? tak ada bukti, tapi saya yakin with my whole heart dan dia adalah seorang yang transparent tanpa akan bias ataupun berbohong kepada mana jua pihak yang dia akan berkomunikasi. Adakah sesi luahan ini dilakukan secara face to face atau atas talian? Atas tali. Atas talian. Anda mengatakan bahawa anda melihat ekspresi Cik Syafiq, tapi perbualan tersebut adalah secara atas talian. Ya, perbualan kita secara talian bukan secara teks, tapi dia video call saya pada jam 8 malam itu dengan ekspresi yang begitu sedih dan takut. Justru saya pun bertanya kepada dia kenapa, apa yang berlaku. Dan selepas itu dia pun macam takut untuk berkongsi dengan saya apa yang dia alami. Sampai satu tahap dia telah gather his confidence dan strength. Dia telah meluahkan kepada saya apa yang dia telah alami. Adakah anda berpendapat bahawa Cik Syafiq berpotensi salah tafsir gurauan sebagai gangguan? Tidak. Baiklah, terima kasih Encik Andrew atas keterangan yang diberikan. Diminta untuk Encik Andrew beredar. Baiklah, diminta saksi kedua iaitu Cik Aisyah Alisa Admudi Dasro yang berjawatan Pengurus Perancangan Strategik Jabatan Kewangan dan Pembesaran untuk tampil ke hadapan. Dipersilakan terdakwa untuk menanyakan soalan kepada saksi. Terima kasih Pak Pengurusi. Cik Alisa, apakah hubungan Cik Alisa dengan Cik Syafiq? Saya memang kita kakak seperti Cik Syafiq dan kami dalam satu jabatan yang sama. Boleh Cik terangkan apa yang berlaku pada hari kejadian yang melibatkan tertuduh? Pada hari kejadian, bertarikh 18 Jun 2024 pada pukul 2.30 petang. Ketika itu, saya berada di luar kawasan bilik mesyuarat untuk menghantar fail dokumen kerja. Dan secara tidak langsung saya ternampak Cik Geneva mendekati Encik Syafiq yang sedang melakukan kerjanya pada waktu itu. Dan saya nampak Cik Geneva mendekatkan tubuhnya kepada Encik Syafiq dan memegang Encik Syafiq secara fizikal iaitu pada meletakkan tangannya di bahu Encik Syafiq. Baik. Adakah Encik Syafiq memberi reaksi terhadap perbuatan Cik Geneva tersebut berdasarkan apa yang Cik Alisa saksikan? Ya. Cik Syafiq memberikan reaksi yang sangat tidak selesa dan Cik Syafiq agak terkejut pada situasi itu. Dan Cik Syafiq berkata, saya tidak berapa selesa dengan keadaan yang sebegini. Jadi apa yang disaksikan oleh Cik Alisa itu, adakah Cik Alisa berpendapat bahawa ia merupakan satu gangguan seksual? Bagi saya, ia adalah satu bentuk gangguan seksual kerana Cik Geneva melakukan perbuatan seperti itu dan ianya melanggar batas ruang peribadi Encik Syafiq. Saya minta institusi untuk mendapatkan bukti daripada Encik Alisa sendiri. Dan Pengurusi, ini merupakan gambar yang diambil oleh Encik Alisa sendiri sewaktu beberapa masa di hadapan bilik mesyuarat. Ini merupakan Encik Alisa sendiri mengambil sebanyak 3 keping gambar. Iaitu yang ini yang pertama, dan ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Gambar ini menunjukkan jelas bahawa Cik Geneva berada di kedudukan yang tidak wajar dengan Cik Syafiq semasa waktu bekerja. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih terdakwa atas keterangan yang diberikan. Sekarang diminta yang membela untuk tampil. Panel, izinkan saya untuk menjawab Cik Alisa. Cik Alisa, adakah anda mendengar secara langsung perbualan Cik Geneva dan Cik Syafiq?
Saya tidak pasti apa yang mereka buat tersebut itu, cuma hanya saya mendengar Encik Syafiq bercakap, saya tidak selesa dan jelas menunjukkan yang Encik Syafiq sangat tidak selesa dan sangat terkejut dengan situasi itu. Bagaimana dengan perubahan ekspresi wajah Encik Syafiq sebelum dan selepas kejadian? Pada sebelum kejadian, ekspresi Encik Syafiq sangat dalam keadaan yang baik dan terkawal. Selepas Encik Geneva mendekati Encik Syafiq, Encik Syafiq sangat terkejut dan sangat tidak selesa dengan kelakuan itu. Adakah anda yakin gambar ini bukanlah editan ataupun disunting oleh mana-mana pihak? Tidak. Saya yakin gambar ini diambil secara langsung oleh saya pada waktu kejadian itu. Okey. Seterusnya, adakah anda yakin ekspresi wajah Encik Syafiq tersebut? Adakah Cik Alisa yakin pada gambar tersebut menunjukkan ekspresi Encik Syafiq yang tidak selesa? Ya, saya yakin sebab Cik Geneva telah melampaui batasnya sebab perbuatan tersebut tidak diingini oleh Cik Syafiq. Pihak panel, saya ingin menambah sedikit. Bukti yang dinyatakan oleh Cik Alisa hanyalah bukti gambar. Namun mengenai perbualan yang dikatakan oleh Cik Alisa, iaitu Cik Syafiq mengatakan dia tidak selesa. Boleh sahaja Cik Syafiq berkata dia tidak selesa dengan keadaan pejabat itu ataupun berada tidak selesa jika melakukan perkara tersebut di tempat kerja. Jadi tidak ada juga rakaman audio yang menunjukkan perbualan mereka dari awal hingga ke akhir. Jadi sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih pihak pembela. Sekarang yang terdakwa ada 5 soalan yang dibahaskan. Cik Alisa, ketika anda melihat Cik Syafiq dengan Cik Geneva berdua-duaan, apakah reaksi anda? Reaksi saya agak terkejut kerana saya tidak sangka Cik Geneva bertindak agresif seperti itu. Adakah anda melihat? Saya ada sedikit bantahan. Mengapakah anda terlalu melulu kepada Cik Geneva sahaja? Mengapa anda tidak terfikir, saya terkejut dengan perbuatan Cik Syafiq terhadap Cik Geneva? Sebab bagi saya, apa yang saya dapat, Cik Geneva yang memulakan dahulu. Sebab Cik Syafiq tidak pernah begitu kepada sesiapa pun. Adakah anda memiliki sebarang bukti? Tidak, hanya itu saja bukti. Baiklah, anda juga ada mengatakan bahawa ini hanyalah sepintas lalu. Maka anda tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya di antara mereka berdua, ya atau tidak? Ya. Terima kasih. Boleh saya tahu, adakah ketika itu Cik Geneva dengan Cik Syafiq bersentuhan anggota badan? Cik Geneva hanya menyentuhnya di bahagian bahu sahaja. Sekian. Okey, terima kasih pihak pendakwa. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Cik Alisa, apakah niat anda semasa mengambil gambar ini? Adakah ia secara spontan atau dirancang? Tidak ada apa-apa, ia secara spontan kerana saya rasa itu tindakan yang tidak wajar. Kenapa perbuatan itu tidak wajar? Sebab saya berfikir kita di tempat kerja dan saya ternampak perbuatan seperti itu sangatlah tidak sepatutnya. Anda telah mengambil gambar ini secara senyap, betul? Betul. Adakah anda tahu anda telah melanggar privacy? Saya tahu saya melanggar privacy, tetapi saya hanya menyimpan gambar itu kepada saya sahaja. Gambar itu sebenarnya saya simpan untuk diri saya sahaja sehingga ada pertuduhan, ada kes
tentang Encik Syafiq dan Encik Geneva, dan saya memberikan gambar itu sebagai bukti dan saya baru keluarkannya. Maksudnya anda telah mengetahui kes gangguan seksualnya terhadap Encik Syafiq dan Encik Geneva? Saya tidak tahu sebelumnya. Gambar ini pun saya, sebab gambar ini saya ambil sekilas sebab saya dari di situ, dan selepas saya tahu ada kes ini baru saya tahu. Anda menyimpan gambar ini untuk diri Anda sendiri. Kenapa? Sebab untuk tujuan kepentingan saya merasakan perbuatan itu tidak wajar. Apakah hubungan Anda dengan Encik Syafiq? Saya dan Encik Syafiq hanya akan sekerja saja. Akan sekerja. Adakah Anda suka terhadap Encik Syafiq? Tidak. Saya tidak meletakkan apa perasaan pada Encik Syafiq. Jadi, kenapa Anda mengambil gambar dan menyimpannya? Sehingga ke hari ini. Sebab saya rasa itu sesuatu perbuatan yang sangat tidak patut. Adakah anda cemburu melihat Cik Geneva bersama Cik Syafiq? Saya tidak cemburu. Tersebut pada tarikh 18 Jun. Kenapa Anda menyimpan gambar tersebut hanya dalam galeri dan tidak menunjukkan kepada pihak atasan atau Encik Syafiq atau Cik Geneva sendiri? Gambar itu diberi kepada pihak atasan selepas kes ini mula disiasat. Kenapa anda tidak membuat aduan terus? Sebab saya tidak tahu kejadian sebenar-benarnya. Dan saya tidak tahu sudah berapa kali juga Encik Syafiq diganggu. Terima kasih Cik Alisa atas keterangan yang diberikan. Diminta saksi untuk beredar. Baiklah, diminta saksi ketiga iaitu Cik Siti Nurjana yang berjawatan pengurus risiko Jabatan Kewangan dan Pemasaran dari pihak pendakwa untuk tampil ke hadapan. Diminta pihak pendakwa untuk tampil. Terima kasih Tuan Pengerusi. Tuan Pengerusi, izinkan saya untuk memaparkan dan memainkan rakaman audio daripada saksi saya sendiri. Rakaman ini dirakam pada 2 Julai 2024 sekitar jam 1.30 hingga 2.30. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Syakir. Ni mobile mau tanya tentang meeting petang ni. Jadi kita mulakan dengan isu utama hari ini. Ada sesiapa yang nak mulakan perbincangan tentang laporan risiko terbaru? Saya ada beberapa data tambahan tentang potensi risiko dalam projek baru. Saya rasa kita perlu menilai semula beberapa perkara. Okey, bagus. Teruskan. Kita boleh bincang satu persatu untuk pastikan semua risiko dengan pasti sebelum projek bermula. Betul-betul. Saya pun perasan ada beberapa kelemahan dalam prosedur sudah ada. Kalau tidak keberatan, saya boleh bentangkan cadangan penambahbaikan lah selepas ini. Baik, itu ada yang baik. Nanti kita masukkan dalam agenda. Adakah kamu semua setuju? Ya, setuju. Syafiq, kau bekerja di sini. Bagaimana bantuan dulu cerita saya supaya kita bolehlah berkenan lebih rapat. Anda rasa sulit kan? Saya kan boleh buat puasa dihargai. Kira saya hanya mau fokus pada kerja saya. Lalu dengan saya rasa tidak selesa. Tidak selesa. Jangan kenapa serius, santai lah. Ini kan cuma gurauan. Tapi kalau kau mau lebih dari gurauan, kau boleh tanya saya. Cik Diana, bagaimanakah dan mengapa rakaman audio ini direkam? Saya merakam audio ini adalah untuk tujuan merakam perbincangan kerja kami dan untuk supaya kami dapat mendengar balik apa yang telah kami bincangkan. Baik, adakah rakaman audio ini dibuat secara kebetulan untuk menangkap bukti atau secara sengaja? Tidak, rakaman ini adalah secara kebetulan dan tidak sangka perkara itu akan berlaku. Baik, adakah rakaman ini telah melalui sebarang suntingan ataupun manipulasi? Tidak. Bolehkah anda mengesahkan bahawa suara di dalam tersebut
adalah milik suara Encik Syafiq, Encik Geneva? Ya, saya yakin suara tersebut ialah Encik Syafiq sendiri dan Encik Geneva sendiri kerana saya telah bekerja bersama mereka cukup lama. Baik, boleh adakah terdapat saksi lain semasa kejadian tersebut berlaku? Pada waktu itu ada saya, Cik Syafiq sendiri, Cik Geneva dan Cik Farisha. Baik. Adakah anda pernah menyaksikan tingkah laku Cik Geneva terhadap Encik Syafiq sebelum ataupun selepas daripada kejadian tersebut? Sebelum ini saya ada dengar gurauan Cik Geneva sendiri dan Cik Syafiq seperti tetapi tidak seperti dalam rakaman tersebutlah. Jadi bagaimanakah reaksi Encik Syafiq ketika perbualan tersebut berlaku? Saya melihat Encik Syafiq pada ketika itu menunjukkan perasaan tidak selesa dan mengelak daripada Cik Geneva. Dan pada pendapat Encik Diana sendiri, adakah tindakan Encik Geneva itu kelihatan seperti gurauan ataupun sesuatu yang serius? Pada pandangan saya, gurauan Cik Geneva itu untuk seseorang yang bekerja dan mempunyai common sense. Saya rasa itu tidak patut diperlakukan di tempat kerja atau mana-mana pun. Tuan Pengerusi, dalam rakaman audio ini jelas menunjukkan bahawa gurauan yang dilakukan oleh Cik Geneva itu melebihi batas daripada lebih daripada rakan kerja. Dan melalui rakaman audio ini juga menunjukkan jelas bahawa Encik Syafiq sendiri berasa tidak selesa dan menolak kata-kata Cik Geneva. Sekian daripada saya. Okey, terima kasih kepada pendakwa atas soalan yang diberikan. Sekarang diminta pihak pembela untuk mengemukakan soalan. Terima kasih kepada Pengerusi. Izinkan saya mengajukan beberapa soalan kepada saksi. Baiklah, Cik Nurdiana, berapa tahun bekerja di syarikat Freedom Legacy? Boleh anda ulang? 3 tahun. 3 tahun. Dan anda kata dengan tempoh 3 tahun ini anda pasti dan yakin bahawa itu adalah suara Cik Geneva. Adakah anda memiliki bukti lain selain daripada rakaman audio tersebut yang menunjukkan itu adalah benar-benar Cik Geneva? Tidak. Tapi untuk 3 tahun tersebut adalah masa yang cukup untuk saya mengetahui suara Cik Geneva sendiri kerana sepanjang saya bekerja sudah berapa kali saya berkomunikasi dengan Cik Geneva sendiri untuk hal-hal pekerjaan. Kita bekerja dalam sehari 8 jam sehari. Adakah anda mendengarkan suara Cik Geneva 8 jam sehari dalam sehari bekerja itu? Tidak, tetapi kita bekerja bukan untuk sehari saja. Kita bekerja pada tempoh yang lama juga. 3 tahun untuk saya mendengar suara Cik Geneva itu adalah valid. Baiklah, namun anda tidak memiliki bukti, bukan? Tidak. Baiklah. Cik Siti Nurdiana, saya juga ingin mengajukan satu persoalan. Kerana saya dapati bahawa rakaman audio tersebut sepertinya dibuat-buat. Mengapakah saya mengatakan sedemikian? Kerana anda mengatakan bahawa anda sedang bermesyuarat. Namun durasi audio tersebut hanyalah 2-3 minit yang ataupun kurang dari 2 minit, yang mana menunjukkan ia tidak relevan untuk sebuah mesyuarat berlaku dalam masa 1, 2 hingga 2 minit sahaja. Dengan itu saya amat merasakan bahawa audio tersebut hanyalah dibuat-buat oleh pihak pendakwa. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembela atas soalan yang diberikan. Baiklah, pihak pendakwa ada soalan yang ingin dibahaskan. Berapa lamakah anda mengenali Encik Syafiq? Sudah 3 tahun. Boleh saya tahu kenapa kamu rakam Encik Syafiq bercakap dengan Encik Geneva? Itu bukan tujuan untuk menangkap mereka berdua. Itu adalah untuk tujuan kerja. Dan saya tidak menyangka pada masa itu juga perbualan seperti itu berlaku. Adakah kamu cemburu Encik Geneva cakap dengan Encik Syafiq begitu? Tidak. Untuk apa yang saya cemburu? Saya sendiri mempunyai teman lelaki. Sekian daripada saya, Tuan Pengerusi.
Terima kasih pihak terdakwa atas soalan yang diberikan. Cik Nordiana, adakah anda mendengar perbualan tersebut secara langsung atau hanya melalui rakaman selepas kejadian? Saya sendiri ada pada masa itu. Saya sendiri sebagai pengurus risiko berbincang dengan Cik Syafiq sendiri mengenai beberapa pekerjaan dan saya mendengarnya dengan sendiri. Maksudnya anda berada di tempat kejadian? Ya. Berdasarkan pendengaran anda, adakah nada Cik Geneva menunjukkan gurauan atau niat serius? Cik Geneva di situ ada berkata sendiri, kalau mau lebih daripada gurauan, boleh sahaja. Adakah itu logik untuk kita bercakap pada waktu pekerjaan? Tidak. Cik Nordiana, anda katakan anda berada di tempat kejadian juga. Jadi adakah anda nampak ekspresi wajah mereka berdua semasa itu? Sudah tentu saya nampak sebab saya berada di tempat kejadian itu sendiri. Adakah anda ada perasaan curiga semasa itu? Ya, sudah tentu sebab perbualan tersebut memang akan menimbulkan rasa curiga sebab itu perbualan tersebut tidak wajar. Cik Siti Nordiana, Anda mengatakan bahawa Anda seorang pengerusi dan sedang meeting. Bukan pengerusi, pengurus risiko. Pengurus risiko. Anda meeting sewaktu itu dengan siapa? Seperti yang saya katakan tadi, saya sendiri, Cik Syafiq, Cik Geneva dan Cik Farisha. Siapakah pengerusi semasa meeting itu? Saya sendiri sebab saya pada masa itu saya pernah temukan kepada pekerja-pekerja sendiri mengenai risiko-risiko yang berlaku pada projek yang kami bincang. Siapakah setiausaha semasa meeting itu? Setiausaha Cik Farisha. Adakah relevan untuk Anda merakam video sedangkan Anda ada setiausaha untuk mencatat pengisian? Ini adalah untuk tujuan jika setiausaha itu sendiri tidak mendengar, saya boleh melihat kembali atau mendengar kembali rekaman audio tersebut jika ada part-part yang tertinggal. Adakah Anda meminta izin dahulu untuk melakukan rakaman tersebut sebelum merakam kepada yang berada di sana? Sudah. Terima kasih Cik Siti Nordiana atas keterangan yang diberikan. Diminta saksi untuk beredar. Baiklah, diminta saksi keempat iaitu Cik Farisha Aini yang berjawatan pengurus hasil Jabatan Kewangan dan Pemasaran dari pihak pendakwa untuk tampil ke hadapan. Baiklah, pihak terdakwa sila tampil ke hadapan untuk memberikan soalan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Tuan Pengerusi, izinkan saya untuk mengemukakan bukti rakaman CCTV yang relevan dalam kes ini. Rakaman ini direkam pada bulan 11 tanggal 11 bulan 7, maafkan saya, tanggal 11 bulan 7 2024 pada pukul 9 pagi hingga 10 pagi di ruang kerja utama. Saksi telah memberi dan menunjukkan situasi yang berlaku pada hari kejadian. Cik Farisha, adakah anda berada di lokasi semasa kejadian berlaku? Saya tidak satu bilik dengan Cik Syafiq, tapi saya berada betul-betul berhadapan dengan bilik Cik Syafiq. Dan bilik itu dipisahkan oleh satu cermin putih, jadi saya boleh nampak kejadian itu. Apa yang kamu lihat dalam CCTV itu? Macam kita nampak tadi dekat CCTV, Cik Geneva tu dia masuk dekat bilik Cik Syafiq, terus dia pegang bahu Cik Syafiq tanpa kebenaran Cik Syafiq. Adakah anda boleh mengesahkan bahawa rakaman ini berkaitan dengan kejadian yang berlaku pada hari tersebut? Ya, sebab apa yang jadi dekat dalam CCTV itu betul-betul sama dengan yang saya nampak dengan mata kepala saya sendiri. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih pihak terdakwa atas soalan yang diberikan. Sekarang diminta pihak pembela untuk mengemukakan soalan. Terima kasih penuntut
pengerusi. Baiklah, Cik Farsha, bolehkah Anda terangkan hubungan Anda bersama Encik Syafiq? Saya tidak apa-apa hubungan apa dengan Cik Syafiq sebab saya pun baru bermula bekerja dekat Hidden Legacy ini selama 2 tahun. Kami tidak ada hubungan spesial melainkan sebagai rakan kerja. Baiklah, Encik Farsha, pada hari kejadian tersebut, adakah Anda melihat keseluruhan konteks tentang apa yang berlaku di antara mereka berdua? Ya, saya melihat dari mula Cik Geneva datang sehinggalah Cik Geneva meninggalkan bilik tersebut, tetapi tidak terekam. Baiklah, bolehkah Anda berikan saya apa yang dikatakan oleh Cik Geneva dan juga Encik Muhammad Syafiq pada masa Saya itu? tidak dapat dengar sebab saya berada di bilik yang lain. Saya boleh nampak. Perkara ini bermaksud Anda tidak memiliki bukti tentang apa yang dikatakan oleh mereka. Baiklah, Cik macam mana pula pihak pembela boleh cakap saya tidak ada bukti sedangkan ada CCTV depan itu? Kerana itu merupakan rakaman CCTV, namun Anda tidak mendengar apa yang dikatakan oleh mereka. Kerana apa yang mengikut tafsiran saya, Encik Muhammad Syafiq di sini sepertinya kesukaan dengan apa yang dikatakan oleh Cik Geneva. Dan jika Anda mengatakan bahawa ini merupakan satu gangguan seksual dan Encik Muhammad Syafiq tidak selesa dengan perlakuan Cik Geneva terhadapnya, mengapakah Encik Syafiq tidak terus berdiri dan melarikan diri daripada Cik Geneva, melainkan dia hanya duduk di situ dan menggoyang-goyangkan bahunya sahaja? Macam mana pula Puan boleh cakap yang dia suka sedangkan kita sendiri tidak nampak reaksi dia, melainkan saya sahaja yang di situ boleh nampak reaksi Cik Syafiq yang sebenarnya dia tidak suka dengan perlakuan Cik Geneva tu. Terus dia sudah kasih lari badan dia dan selepas kejadian ini Cik Syafiq berdiri dan meninggalkan bilik tersebut. Sila berikan saya bukti yang Anda menampakkan ekspresi mereka berdua. Macam mana saya mengasih? Makanya Anda tidak memiliki dekat bukti. bilik saya tidak ada CCTV. Tapi dekat bilik Cik Syafiq kan sudah ada CCTV yang menunjukkan kejadian itu berlaku. Kejadian itu berlaku namun tidak memiliki ekspresi seperti mana yang saksi katakan. Bagaimana dengan yang dikatakan oleh Puan, yang Puan mengatakan Cik Syafiq suka, sedangkan Puan sendiri tidak nampak. Kerana itu merupakan sebuah Puan sendiri membuat andaian. Ya, berikut merupakan andaian. Namun apabila saya meminta Anda untuk memberikan saya bukti selain daripada rakaman CCTV tersebut, Anda gagal untuk memberikan saya bukti. Saya sudah memberikan bukti testimoni daripada apa yang saya nampak pada ketika itu. Mata kasar saja tidak mencukupi, melainkan Anda memang ada menangkap selain daripada mata kasar Anda. Bagaimana pula dengan bukti yang saksi ketiga yang hanya menunjukkan bukti yang dia nampak Cik Syafiq mencuit-cuit Cik Geneva? Itu juga dilihat menggunakan mata kasar. Kerana di sini kita mengatakan konteks berkenaan dengan rakaman CCTV tersebut. Jadi sama juga konteks dia dengan saya, tapi saya punya bukti lebih kukuh kerana disokong oleh CCTV. Baiklah, adakah Anda cakna terhadap hubungan antara Cik Geneva dengan Encik Muhammad Syafiq? Saya tidak cakna, saya cuma datang ke sini untuk memberikan saksi sebagai rakan sekerja saya. Anda tidak cakna terhadap hubungan mereka. Persoalan saya yang seterusnya, seperti mana yang Anda katakan tadi, Anda tidak cakna terhadap hubungan sebenar di antara Encik Muhammad Syafiq dan juga Cik Geneva. Dan pada masa yang sama, Anda juga tidak mendengarkan perbualan di antara mereka berdua ini. Di sini menunjukkan bahawa Anda tidak pasti sama ada mereka berdua ada mengatakan elemen-elemen yang menunjukkan mereka berdua sebenarnya sedang bermesra. Saya tidak cakna, tapi saya pernah mendengar ura-ura yang mengatakan Cik Geneva ni melakukan gangguan seksual terhadap Encik Syafiq. Sebab itu saya datang ke sini untuk memberikan testimoni saya. Adakah Anda memiliki bukti ura-ura yang Anda nyatakan itu? Bukti ura-ura itu kan apabila kes ini berlaku dan setelah dilaporkan ke pihak HR, maka pekerja-pekerja di syarikat kami pun mula bercerita. Macam dari saksi pertama iaitu Cik Andrew dan Cik Alisa. Baiklah, sepertinya ura-ura yang Anda katakan ini
bersikap bias ya di pandangan saya, kerana semuanya terlalu memihak kepada Encik Muhammad Syafiq sahaja. Dengan itu, bolehkah anda terangkan apakah ura-ura yang anda dengar itu dan dari siapakah ura-ura yang anda dengar itu? Oh, yang saya dengar tuh Encik Andrew dia pernah mengatakan yang Encik Syafiq tu pernah mengadu dengan dia yang dia mengalami gangguan seksual yang dilakukan oleh Encik Geneva. Baiklah, jika anda mengatakan sedemikian, semasa Encik Andrew di Temu Bual, beliau sendiri tidak mampu, beliau sendiri gagal mengemukakan bukti yang kukuh untuk hujahnya sendiri. Jadi, apakah, bagaimanakah anda boleh yakin bahawa hujahnya itu betul, sedangkan dia sendiri tidak yakin dan gagal mengemukakan bukti seperti mana yang kami inginkan? Sebab saya percaya, sebab saya juga kan dengar daripada pihak HR yang Cik Geneva ini telah melakukan gangguan seksual, dan Cik Geneva juga sebelum kita melakukan di perbincangan ini, dia juga sudah menerima surat pertuduhan kan, surat amaran sebanyak 3 kali. Jadi saya percaya, terus saya datang sini. Baiklah, terima kasih. Terima kasih pihak pembela atas mengemukakan soalan diberikan tadi. Yang anda katakan rekaman CCTV ini adalah pada 11 Julai 2024, bukan? Ya. Dan pada jam 9 pagi hingga 10 pagi? Ya. Macam mana anda boleh yakinkan rekaman CCTV ini adalah pada 11 Julai 2024? Sebab kan ketika CCTV ini diambil, saya juga pergi bersama dengan jumpa dekat pegawai yang sistem menjaga sistem CCTV itu. Jadi saya rasa tahulah jam-jam begini benda ni berlaku, jadi diorang cari itu. Untuk apa anda ke sana? Sebab saya beritahu pihak pendakwa untuk menghantar bukti CCTV. Jadi saya jadi semasa kejadian rekaman CCTV ini anda berada di tempat kejadian itu kan? Ya, saya berada di tempat kejadian. Saya betul-betul di depan bilik Cik Syafiq. Jadi, kalau anda berada di tempat kejadian itu, kenapa anda tidak keluar dan menghalang situasi itu? Sebab kami tidak rapat. Lagipun saya rasa macam itu masalah dorang sendiri. Jadi saya tidak mau masuk campur. Jadi anda rasa bukan masalah anda. Ya. Jadi kenapa anda datang di sini sebagai saksi? Sebagai seorang rekan kerja yang prihatin dengan dia punya. Jadi bila saya rasa si Syafiq sebelum ni, saya kan masa tu saya tidak tahu lah si Syafiq ni betul-betul rasa terganggu kan. Jadi bila saya dengar Syafiq ni mau bikin perbincangan di sini, jadi saya pun kenapa anda rasa prihatin? Sebab dia rakan sekerja saya dan kami bekerja di tempat yang sama. Bila saya tahu Encik Syafiq ni mengalami masalah gangguan seksual, dia punya prestasi kerjaan dia menurun. Jadi itu mengganggu proses pekerjaan di tempat kami. Jadi maknanya anda salah pasal Encik Syafiq ni? Yalah, tapi tidak berkaitan dengan hubungan peribadi. Bagi saya, apa yang dorong buat tu tidak berkaitan dengan pekerja. Tapi bagi anda ada rasa perasaan lebih dari itu kepada Encik Syafiq? Oh tidak. Tidak. Biasa daripada saya. Baiklah Cik Falisha, seperti yang anda sebutkan tadi, Cik Geneva mendapat surat amaran. Bagaimana anda tahu Cik Geneva diberi surat amaran? Sebab kan kami bekerja di tempat yang sama. Bila dia terima surat amaran tu, saya dengar orang-orang bercerita. Seperti yang saya katakan tadi, saya mendengar ura-ura daripada orang lain. Jika anda berada di tempat Cik Geneva dan anda dibagi surat amaran, adakah anda bagi tahu perkara itu terhadap kepada orang lain? Tidak, semestinya tidak. Tapi kan bila orang nampak dihantar ke sana, jadi orang mula bercerita lah. Saya pun tidak cakap apa-apa je. Saya dengar, bagaimana mereka boleh nampak perkara tersebut? Sebab kami bekerja di satu tempat yang sama. Mustahil kami tidak akan nampak benda itu belah.
bagi tahu saya macam mana cara surat amaran itu diberikan. Dihantar di meja. Dalam bentuk bagaimana? Surat. Boleh Anda bagi tahu bagaimana selalunya surat official dibagi kepada pihak pekerja? Itu saya tahu. Tidak tahu. Baiklah, terima kasih Cik Farisha Arini atas keterangan yang diberikan. Diminta saksi untuk beredar. Seterusnya, kita akan beralih kepada penggulungan siasatan pada hari ini. Pihak pendakwa dan pembela diberi masa 2 minit. Setelah meneliti semua bukti, keterangan saksi dan hujah dari pihak pendakwa serta pembela, panel mendapati terdapat beberapa kelemahan dalam bukti yang dikemukakan oleh pihak pembela dan juga pendakwa, seperti rakaman CCTV yang tidak menunjukkan tindakan yang jelas dan konklusif, kesaksian saksi yang bercanggah dan tidak konsisten, ketiadaan bukti kuku yang mengesahkan dakwaan sentuhan fizikal atau perbualan tidak senonoh. Oleh itu, panel memutuskan tuduhan terhadap Cik Geneva adalah tidak berasas dan beliau dibebaskan daripada semua dakwaan. Dan pendidikan kepada semua pekerja tentang isu gangguan seksual untuk meningkatkan kesedaran dan mengelakkan salah faham di masa hadapan. Rekod pribadi Cik Geneva kekal bersih tanpa sebarang tindakan disiplin. Walaupun Cik Geneva anak Caing dibebaskan daripada tuduhan ini, panel ingin menegaskan bahawa syarikat tidak bertoleransi terhadap sebarang bentuk gangguan seksual di tempat kerja. Sebagai langkah proaktif, syarikat akan mengambil tindakan berikut: memberikan kaunseling kepada Encik Muhammad Syafiq bin Isnadi untuk mengatasi kesan psikologi yang mungkin timbul akibat situasi ini, dan memastikan semua pekerja bekerja dalam suasana yang bebas daripada gangguan dan konflik. Encik Geneva, walaupun telah dibebaskan daripada tuduhan ini, diingatkan untuk terus menjaga profesionalisme dan etika ketika kerja bagi mengekalkan keharmonian tempat kerja. Keputusan ini dibuat dengan mengambil kira prinsip keadilan dan integriti proses siasatan dalamnya. Surat rasmi keputusan akan disediakan oleh Jabatan Sumber Manusia dan akan diserahkan kepada kedua-dua pihak dalam tempoh 24 jam. Sebarang pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan ini boleh mengemukakan rayuan dalam tempoh 7 hari bekerja. Dengan ini siasatan ditamatkan. Terima kasih kepada semua yang terlibat.